Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita hari itu masih berbincang di bawah tajuk bab ta'lizil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab beratnya dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tajuk itu, kali ini saya tak pakai lagi terjemahan yang lepas tu, sebab nampaknya ramai peserta tidak setuju, mencadangkan kita terus baca yang asal. Tak apalah, yang mana ada tu boleh tengok-tengok juga terjemahan itu. Tapi saya tak akan pakai yang itulah sebab takut buang masa, nak perbetul sana sini, kesilapan itu jadi buang masa. Perbincangannya hari itu terhenti setakat mana ni? Dua tiga helai sebelum masuk bab berikutnya, iaitu bab nahyi 'anil hadis bikulli ma sami'a, larangan menceritakan apa saja yang didengar. Sebelum itu ada 2-3 muka surat. Ada riwayat hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana abi qala hadatsana Sa'id bin Ubayr qala hadatsana Ali bin Rabi'ah qala ataitu al-masjid wal-Mughirah amirul Kufah qala faqala al-Mughirah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadisnya riwayat Mughirah bin Syu'bah. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang-orang lain. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Dengan sanad satu lagi juga daripada Mughirah bin Syu'bah, sama yang lain-lainnya kecuali yang ini tidak tersebut dalam riwayat ini, iaitu inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang-orang lain. Itu saja yang tidak ada, yang lain-lain sama. Jadi kesimpulannya yang kita bincang dahulu ialah hadis ini yang Imam Muslim kemukakan di bawah tajuk ni adalah hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar adalah satu hadis yang mutawatir. Imam Muslim cuba kemukakan beberapa riwayat sahaja daripadanya, sedangkan mengikut pendapat ulama-ulama, ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 60 orang sahabat. Ada pula yang mengatakan lebih 80, ada yang mengatakan 150 orang, ada yang mengatakan sampai 200 orang sahabat. Di kalangan sahabat itu saja pun seramai itu dah. Yang di peringkat bawah-bawah lagi semakin ramai lah. Begitulah kebiasaannya hadis itu. Di peringkat awal dia sedikit, waktu dia semakin ramai. Jadi hadis ini pun begitulah juga. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis mutawatir. Kemudian tawaturnya itu tawatur jenis mana? Mengikut Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, dialah boleh dikatakan orang yang mula-mula mengukakan pendapat ini, pembahagian seperti ini. Sebelum itu tidak jelas, tidak ketara mana pembahagian seperti ini, iaitu hadis mutawatir terbahagi kepada 4 bahagian. Dalam syarah Imam Nawawi ini pun dia tak ada.
Yang pertama dikatakan tawatur isnad. Tawatur isnad. Yang kedua tawatur tabaqah. Tawatur tabaqah. Itu yang keduanya. Yang ketiga tawatur ma'nawi ataupun tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak. Itu ya, yang ketiganya dan yang keempatnya ialah tawatur at-tawaruth. Tawatur at-tawaruth. Dia ada empat ya. Tawatur isnad, tawatur tabaqah, tawatur tawaruth, tawatur al-qadril mushtarak atau tawatur ma'nawi. Sama. Baiklah. Yang ini yang kita bincangkan sekarang ni, yang Imam Muslim kemukakan beberapa daripadanya ini, termasuk dalam tawatur yang mana? Jawabnya ia termasuk dalam tawatur isnad. Tawatur isnad bermakna sesuatu hadis itu sampai kepada kita melalui sekian banyak saluran riwayat, yang mana saluran riwayat dalam jumlah sebanyak itu tidak mungkin siapa pun akan kata mereka boleh bersepakat berdusta dalam meriwayatkannya. Sebanyak itu tak mungkin orang boleh berdusta. Begitu. Itu berdasarkan sanad. Sanadnya itu banyak sanad. Macam kita kata tadi, ada yang kata 60, ada yang kata 80 lebih, ada yang kata 100, ada yang kata 150. Jadi ini bilangan tadi yang disebut tadi 60, 80 saluran riwayat lah. Jadi daripada sahabat tu lebih daripada 80 orang. Mengikut kebanyakan ulamanya, dia kata 150 orang sahabat saja. Jadi di bawah tu tiap-tiap satu tu pecahannya berapa pula. Jadi selama ini tak mungkin nak bersepakat berdusta bahawa Nabi SAW ada kata macam ni. Lafaz dia pun sama. Jadi yang asasnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu asasnya. Kemudian sedikit-sedikit sebanyak ada perbezaan tambahan sana sini, itu adalah bezanya, tapi asas itu yang meriwayatkan yang asas itu terlalu ramai dan saluran riwayatnya begitu banyak. Riwayat, saluran riwayat itulah yang dikatakan isnadnya. Jadi yang seperti ini orang panggil tawatur isnad, tawaturul isnad. Kita nak cari di antara hadis-hadis dalam kitab-kitab ni yang sanadnya mutawatir, mana jumlahnya begitu banyak, payah nak cari sanad. Jadi mengikut ulama-ulama ni, hadis yang mutawatir ni paling kurang nak disenaraikan sebagai mutawatir itu dikena berapa ramai. Di setiap peringkat pula tu, bukan di peringkat sahabat saja, di peringkat tabi'in pun jumlah tu juga, atau lebih lagi daripada. Paling kurangnya berapa? Jadi mengikut ramai ulama mengatakan paling kurang 10 orang. 10 orang. Sebab itu kita tengok banyak juga kitab-kitab hadis mutawatir ditulis oleh ulama. Ditulis oleh ulama. Jadi banyak juga jumlahnya itu. Ada yang sampai 100, sampai 100 lebih, tapi tidaklah sampai 1000, tak ada. Jadi mutawatir sanad ini dalam paling tinggi pun 100 lebih, 200 paling tinggi. Kebanyakan yang ada dalam kitab-kitab itu dia sekitar setengah-setengah tu tak sampai 100, setengah-setengah tu sampai 100 lebih sikit, itulah kalau ada. Nak ceritanya susahlah nak dapat hadis yang mutawatir sanadnya. Walau bagaimanapun ada. Ini dengan mengambil kira kalau kita kata 10 orang sekurang-kurangnya, di setiap peringkat itu 10 orang.
Kalau 10 orang di kalangan sahabat, tidak semestinya di zaman tabi'in 10 orang. Boleh jadi 20 orang atau 40 orang. Tapi di setiap peringkat tu kurang-kurangnya 10. Baru jadi hadis mutawatir. Ada yang mengatakan tidak, bukan 10, kena 40 orang. Jadi syarat tu semakin ketat lah. Sebab itu kita tengok setengah-setengah ulama yang kata hadis mutawatir ni sedikit. Boleh bilang dengan jari 10 saja. Itu diambil kira yang sampai ke peringkat 50 orang atau 100 orang. Dia ambil kira tu. Dia pakai yang itu paling kurangnya di setiap peringkat itu. Jadi kalau nak cari macam tu memang susah. Memang susah. Tapi kalau kita pakai pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan 10 orang sekurang-kurangnya, itu boleh kita dapati dengan banyak. Dan rasanya itulah piawaian yang dipakai oleh ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hadis mutawatir. Itulah piawaian yang dipakai. Tapi hadis ini, yang ni kalau kita kira dia syarat 100 pun lebih daripada 100 ni. Di peringkat sahabat saja lebih 150 orang. Di bawah tu semakin banyak. Nak cari yang macam ni susah. Kalau ada pun boleh dibilang dengan jari 10. Antara yang dibilang oleh ulama, termasuk dalam hadis mutawatir yang tinggi macam ni, dan maksudnya yang isnadnya tu sampai ke peringkat 100 lebih, termasuk antaranya ialah hadis-hadis tentang khatmin nubuwah. Hadis-hadis tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, penyudah sekalian Nabi. Itu banyak hadis. Dan sanadnya pun banyak. Termasuk juga hadis, iaitu hadis nuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Itu banyak. Memang banyak. Walau bagaimanapun tidak ada dalam banyak-banyak tu yang dapat menandingi hadis ini dari segi bilangan sanadnya. Inilah yang dikatakan oleh ulama hadis yang paling banyak sanadnya. Mutawatir memang mutawatir, yang lain pun disebut mutawatir juga, tetapi dari segi bilangan atau jumlah sanadnya adalah paling banyak. Maknanya ini nombor 1 lah, boleh kita kata nombor 1. Itu tawatur isnad. Yang kedua, kita perlu jelas dulu tentang pembahagian tawatur itu. Tawatur tabaqah. Tawatur tabaqah berarti tawatur itu bukan boleh dikira. Ada beberapa makna dia. Tawatur tabaqah itu difahami oleh ulama dalam beberapa makna. Salah satunya, terlebih dahulu, salah satunya inilah yang rasanya paling kuat, iaitu tawatur tabaqah tak boleh nak kira lagi jumlah dia. Bukan kita boleh kata 100, 40, 10 orang, tak boleh. Ramai lah, satu generasi. Generasi sahabat ramai sahabat. Mana menerima macam tu. Kemudian generasi tabi'in pula seramai itu juga, sehingga tidak boleh dibilang. Ramai sangat, sehingga kita kata generasi itu semua sekali terima, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi ini tawatur tabaqah ni mana? Contohnya Quran. Quran itu tak ada sanad. Mana ada sanad dia? Quran itu secara keseluruhan. Jangan mengambil kira dari segi perkataan ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat ini ataupun bacaan macam ni daripada beberapa orang sahabat. Jangan kira itu. Kira keseluruhan Quran itu sebagaimana yang kita terima hari ini adalah tersebar secara tawatur tabaqah, generasi demi generasi. Bukan 100, bukan 200, tidak. Boleh dikatakan semua sahabat itu tahu ini Quran, cara bacanya macam mana. Ramai yang dengar Nabi SAW baca dalam sembahyangnya surah-surah ini. Bukan terhad dalam bilangan-bilangan tertentu boleh disebut, tak boleh sebut, sebab terlalu ramai. Dikira satu generasi. Satu. Yang kedua, tawatur tabaqah juga mengikut setengah-setengah ulama
katanya bermaksud tabaqah ni tabaqah yang tertentu. Di kalangan ahli fiqh saja misalnya, mutawatir. Di kalangan ahli fiqh saja, di kalangan ahli qiraat saja mutawatir, di kalangan, tapi tidak mutawatir di kalangan semua ulama-ulama. Mutawatir dalam nahwu saja. Boleh dikatakan semua kitab nahwu ada. Tetapi ulama-ulama lain tidak menganggapnya sebagai mutawatir. Misalnya yang boleh dikatakan sebagai mutawatir lah di kalangan ulama nahwu, la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Jangan makan ikan bersama dengan minum susu. Itu boleh dikatakan kalau kita baca kitab nahwu ada semua. Disebut oleh semua pengarang. Tetapi orang lain tahu mutawatir sungguh. Tak. Bahkan di kalangan ulama hadis dia kata ini palsu. Itu tawatur di kalangan setengah-setengah orang. Tapi tidak tawatur yang sebenarnya. Ini tawatur yang palsu. Contoh tawatur yang palsu yang lain ialah naga. Naga kan? Tarian naga Cina tu. Boleh dikatakan Cina semua terima. Berapa ramai Cina, berapa juta. Dia terima lah, ada lah, walaupun dongeng dia pun tak boleh cerita, tapi rupanya lebih kurangnya digambarkan. Kira-kiranya mutawatir lah di kalangan dia. Tapi yang sebenarnya tak ada. Siapa yang tengok? Cuba cerita. Tak ada. Seorang pun tak boleh nak tampil ke depan, nak kata memang mutawatir. Kalau nak kira dari segi sanad atau generasi, tak ada. Tapi diterima benda tu walaupun palsu, karut. Jadi ada juga yang mutawatir kadang-kadang karut. Lagi macam burung garuda, anta, burung garuda itu pun termasuk dalam mutawatir, tapi mengarut, tak ada asas, tak boleh dibuktikan. Tapi kalau di Indonesia tu hebat sangat kan, garuda tu nama apa terbang dia. Garuda tu burung lah, hebat kan. Kononnya kalau burung garuda tu mari gelap, tertutup matahari semua, jadi gelap malam semua dunia. Dikatakan begitu. Padahalnya tak ada asas. Benda-benda macam ni. Ini dikatakan tawatur. Tabaqah juga satu golongan, tapi tak betul, tak ada asas, tak benar. Itu tawatur dia ada dua. Tetapi yang paling hebat, paling tinggi ialah tawatur tabaqah yang kita orang Islam terima. Tawatur tabaqah iaitu Quran, macam Quran. Dan tawatur tabaqah kalau tidak kait dengan Quran, benda lain lah. Misalnya negara Jepun tu ada ke tidak? Ada. Orang cerita kepada kita tak pergi ke Jepun lagi. Ada. Semenjak ia wujud dan bernama Jepun, semua orang tahu. Bukan satu orang, dua orang tahu, bukan satu orang, tidak. Penduduk dia tu saja tu berapa dah. Jadi generasi demi generasi menukilkan Jepun itu, negara Jepun tu ada, wujud. Sampailah kepada kita sekarang. Jadi kita tak boleh menafikan benda macam ni. Sebab apa? Sebab memang wujud. Orang yang duduk di sana sendiri pun ada. Kapal terbang yang selalu pergi ke sana pun ada. Orang-orang yang selalu pergi ke sana orang luar pun ramai semana-mana. Bukan seorang dua, bukan 102, jutaan orang pergi. Jadi kita nak kata tak ada macam mana? Ini termasuk dalam tawatur tabaqah. Tawatur tabaqah. Jadi yang ni kita tak dapat nafikan. Orang yang menafikan benda ni teruklah, macam tak ada akal lah, boleh kita kata begitu lah. Tak ada akal. Yang ketiga, tawatur tawarus. Tawatur tawarus dipanggil juga tawatur amal. Jadi kalau kadang-kadang orang kata tawatur amal, kita kata yang mana pula, yang sama je, benda sama saja tapi namanya lain. Tawatur amal.
tawatur amal ini dari segi sanadnya, riwayatnya tak adalah banyak, taklah sampai ke peringkat mutawatir. Kalau kita nak kata 10 tu mungkin ada, tapi kalau nak sampai 40 riwayat tak sampailah ke tahap tu. Tapi dari segi amalannya secara turun-temurun diwarisi oleh sekian ramai orang. Dari segi amalannya ia diamalkan oleh ramai sangat orang. Misalnya kita kata macam bersunat, berkhitan kepada kita orang Islam. Kalau kita nak tengok hadis dia tak banyak, tidaklah sampai ke peringkat mutawatir, tawatur isnad tadi, tawatur tabaqah tadi, tidak sampai ke situ dari segi riwayat, dari segi riwayat. Tapi dari segi amalannya boleh dikatakan semua orang Islam berapa ramai dalam dunia mereka memang mengamalkan khitan itu. Mereka berkhitan, semua umat Islam berkhitan, tak kira apa beza mazhabnya. Dalam keadaan berbeza mazhab tu macam-macam tu, tapi dalam perkara ni semua sepakat. Cuma kalau dalam mazhab Hanafi adalah kelonggaran dia tu sikit, tapi dari segi amalan mereka lebih ke depan daripada yang lain-lain. Sebabnya pada masa kanak-kanak lagi 7 hari lahir itu sudah bersunat. Dari segi dari segi dasarnya mereka mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Tidaklah sampai berdosa kalau tak berkhitan. Tidak sampai ke peringkat itu. Tetapi kalau boleh dikatakan semua ulama terima, kalau satu golongan semua di situ orang Islam itu tak bersunat, wajib diperangi. Mereka mesti didesak supaya mengamalkan benda ni. Cuma kalau adalah individu tertentu yang tak mau, tak apa. Asalkan dia dapat menjaga kesucian. Kesucian tu kemaluannya itu, dan dapat sembahyang dengan sempurna, cukup. Tapi boleh dikatakan yang lain-lain semua mazhab dalam Islam ni terima ini sebagai kewajipan. Lelaki lah, bukan yang perempuan, dia lelaki, sunat untuk lelaki. Jadi inilah contoh yang dikatakan tawatur, tawaruf atau tawatur amal. Tawatur amal. Contoh lagi tawatur amal, azan. Pergi mana-mana pun azan macam ni diamalkan begitu. Tapi kalau kita nak tengok dari segi sanadnya, tidaklah banyak, tidaklah sampai ke peringkat mutawatir. Jadi tawatur itu hanya tawatur amal, dari segi amal. Itu tawatur 3. Yang keempat, tawatur al-qadril mustarak atau tawatur maknawi. Macam mana tawatur maknawi atau al-qadril mustarak ni? Iaitu ia mutawatir berdasarkan kandungan dia, cerita tu sama, lafaz dia walaupun tidak sama, kita faham ini benda tu. Kita dapat faham. Banyak sangat riwayat dia yang menceritakan makna yang sama walaupun lafaz dia tidak sama. Jadi itu dikatakan tawatur maknawi. Tawatur maknawi. Misalnya Imam Mahdi, hadis Imam Mahdi banyak sampai ke peringkat mutawatir juga. Tapi tawatur apa? Tawatur maknawi. Tawatur al-qadril mustarak. Mana secara umumnya, secara kasar dapat kita kata cerita ni ada. Cuma perbezaan perincian dia tu sana sini adalah perbezaan tu ada. Tapi pada dasarnya benda ni ada. Iaitu menyatakan seorang pemimpin Islam di akhir zaman yang akan membawa kemajuan, keadilan, dan akan menghilangkan kezaliman yang berlaku sebelum itu ada. Cuma perbezaan kecil-kecil itu banyaklah. Itu tak ambil kira. Kalau ambil kira asas dia tu semuanya berfungsi, riwayat itu berfungsi. Ini dikatakan tawatur al-qadril mustarak. Tawatur al-qadril mustarak. Jadi yang 3, yang pertama, kalau diingkari, ditolak, dia boleh merosakkan akidah seseorang. Seseorang itu boleh jadi kafir.
Tawatur isnad, tawatur tabaqah dengan makna yang pertama generasi. Generasi itu terlalu lama, seperti tawatur Quran itu. Kalau ditolak tawatur tawarud, sama juga boleh rosak akidah seseorang itu. Tapi kalau tawatur al-qadril mushtarak atau tawatur maknawi, tidak begitu. Masih lagi ada perincian di antara ulama. Masih lagi ada perincian di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau termasuk dalam perkara yang mudah, umum sangat, ya, dia boleh rosak juga. Paling tidak pun dia jadi ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah. Begitulah. Pembahagian tawatur ataupun hadis mutawatir. Baiklah. Habis itu kita tengok dalam kitab ni, berdasarkan dalam kitab ni, apakah pengajaran ataupun pedoman yang kita dapat daripada hadis itu. Hadis yang telah dikemukakan oleh Muslim, beberapa daripadanya, iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ni apakah pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini? Yang pertama, yaitu أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. Dusta ni, dia walaupun dalam hadis disebut sesiapa yang berdusta dengan sengaja atas nama. Jadi adakah dusta ni, nak dikatakan dusta, dia kena ada syarat sengaja tu? Sengaja berdusta tu baru dikatakan dusta? Apakah makna dusta yang sebenar? Mengikut Mu'tazilah, dia kata dusta dia kena ada sengaja. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, orang tidak panggil berdusta. Misalnya seseorang tu dia mengigau tengah tidur mengigau. Jadi dia kata dia tak ada isteri. Dia tak ada isteri. Isteri dia sudah mati. Jadi dia berdusta. Berdusta tak? Kita nak kira dia berdusta ke tidak? Mereka kata tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak sengaja. Itu tak sedar tu, dia mengingkar, tapi dia telah katakan sesuatu. Jadi syarat untuk boleh kita katakan dusta itu, dia kena sengaja, sedar. Kalau tidak sengaja, walaupun benda itu salah dengan kenyataannya, padahal dia ada isteri, dia kata dia tak ada isteri. Dia kata dia tak ada isteri. Jadi dia kata tidak ada isteri itu sesuatu yang tidak benar, sebab dia memang ada isteri. Tapi mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan dusta ialah menceritakan sesuatu tidak mengikut apa yang sebenar. Itu dusta. Sengaja ke atau tidak sengaja, dusta lah. Cuma dia tidak bersalah. Macam tadi yang mengingkar tadi, tidak berdosa, tidak jadi munafik apa, tidak. Tapi apa yang diceritakannya itu dusta, yakni tidak benar. Dusta dengan makna tidak benar. Kita kena terima gitu. Jangan kita kata bahawa tidak benar kalau ada sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak benar. Tidak. Jadi tidak benar ni tetap ada, mana sengaja ke tidak sengaja ke. Jadi macam tadi dia mengingkar, dia kata dia tak ada isteri, sebenarnya dia ada isteri. Dusta lah tu ada. Dusta. Begitulah. Itu salah satu pengajaran daripada hadis juga. Jadi berdusta atas nama Nabi SAW ni luas ni. Luas makna dia. Cumanya tidak berdosa kalau dia tu secara tidak sengaja. Sebab itu dalam hadis sebut dengan sengaja. Takut-takut kalau tidak, terutamanya yang terlibat dengan hadis banyak sangat, macam saya, adalah salah silap.
Kalau tidak sengaja itu dimaafkan. Kalau sengaja memang salah, dosa besar. Dosa besar. Jadi dalam hadis itu disebut muta'ammidan ini dengan maksud itulah. Barulah berasa lega. Kalau tidak, tak berani. Takut-takut tersalah. Sebab tersalah pun dikira berdusta juga atas nama Rasulullah. Macam mana kalau macam tu? Jadi tak berani. Tapi kalau nak kira hakikat dusta tu, cerita perkara yang tidak benar, dusta. Dusta lah, itulah hakikatnya. Yang kedua, hadis-hadis ini menunjukkan besarnya dosa berdusta itu atas nama Nabi SAW. Dan ia adalah suatu perkara yang sangat keji, malah petaka besar kepada umat berdusta atas nama Nabi SAW. Tetapi tidak menjadi kafir seseorang itu walaupun dia berdusta atas nama Nabi SAW, tidak jadi kafir. Ini kalau mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah dia tu. Saya tak dapat sebut muka surat sebab saya tak guna dah buku itu. Tapi di akhir lah yang saya sebut tadi, 2-3 muka surat sebelum masuk bab lain. Di situ ada cerita. Kecuali kalau dia menganggap halal berdusta atas nama Rasulullah, itu jadi kafir. Tapi kalau dia tidak menganggap halal, walaupun dia dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, itu jadi dosa besar, tidak jadi kafir. Dia hanya pun berat juga, hanya pun jangan ingat, hanya tu dah ingat, jadi fasik. Orang yang meriwayatkan hadis dengan berdusta atas nama Rasulullah, dia jadi fasik, dosa besar. Walaupun satu, kalau dengan sengaja, satu pun sudah jadi fasik. Ya. Tak boleh. Sebelum ni kita sudah jumpakan hadis, sesiapa yang berasa ini betul, dia rasa tidak pasti, dikira fahuwa ahadul kadzibin, dikira dia salah seorang pendusta dah. Tapi dia tahu cerita itu macam ni, tapi dia rasa macam sikit. Macam mana? Dia tahu macam riwayat tu, cerita tu ada dalam buku dia tak ingat macam tu. Tak apa, mafhum lah, ambil mafhum, tak apa. Tak termasuk. Ini ni maksudnya memang tak ada, bukan Nabi sabdakan. Dia kata Nabi telah bersabda begini. Banyaklah kalau kita tengok kitab-kitab hadis maudhu' yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu', banyak sangat. Itu yang dimaksudkan. Kita sebarkan yang tu. Kita sebarkan yang tu, atau kita ajarkan yang tu, atau kita amalkan. Berdusta juga, tidak mesti berdusta ni. Reka, kita amal, kita tahu ini bukan hadis, tapi kita anggap dia seperti hadis. Kita anggapnya seperti hadis. Misalnya dalam amalan orang kita ramai, setiap nak makan, kalau nak makan nasi dia makan garam dulu. Dia kata dia sunnah. Tidak sunnah. Bukan hadis pun begitu. Ni benda-benda macam ni kan. Tak, kalau dia tahu, dosa. Kalau dia tak tahu, selamatlah. Bolehlah, tak apalah, dimaafkan dia tak tahu. Tapi kalau tahu, amalkan juga termasuk dalam ni. Sama juga dia kata dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, padahal tidak pun. Berdusta atas nama Rasulullah juga, nama main. Berdusta atas nama Rasulullah SAW juga. Tapi kalau dia memimpi tengok Rasulullah tu tak serupa dengan yang sebenarnya, seperti yang digambarkan dalam hadis, tapi dia tengok memang begitulah, itu tidak berdusta. Ni kalau dia tak mimpi pun bertemu dengan Rasulullah, dia kata dia mimpi. Banyak benar selalu mimpi, jumpa dengan Rasulullah. Itu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Jumpa misalnya kalau ada isyarat bahawa itu Rasulullah, kira Rasulullah lah. Dia rupa tak serupa dengan apa ni dalam kitab pun tak apa. Kita cerita, kita tengok gini-gini, Nabi SAW itu hitam, misalnya kita kata macam orang negro,
Berdasarkan yang kita mimpi, itu tidak berdusta atas nama Rasulullah. Itu yang kita tengok, yang kita bermimpi. Itu. Ni kita tak mimpi pun, tak rupa mana kita kata kita mimpi. Itu tak boleh. Berdusta. Walaupun kita kata Nabi tu cantik, comel sangat orangnya begini. Betul dah seperti ada dalam kitab, tapi kita tak mimpi pun. Dusta. Dusta juga. Tak boleh. Main-main dalam perkara ni tak boleh. Besar sangat dosanya. Ayat Imamul Haramain, setengah ulama dalam setengah kitab dia kata Imamul Haramain, tetapi dalam kitab ni dia sebut ayat Imamul Haramain, mengatakan orang yang meriwayatkan hadis palsu jadi kafir. Dia menganggap halal ke tidak, kalau dia sedar jadi kafir. Tetapi anak dia Imamul Haramain tak setuju dengan pendapat ayah dia. Dia kata tidak jadi kafir. Seperti tadi lah, seperti dengan tadi juga kita kata dia jadi fasik dan telah melakukan satu dosa besar. Tapi dia kata ayah dia selalulah masa mengajar dia kata gitu. Siapa kafir bermakna besar sangat dosa ni. Dosa ni besar sangat, jadi tak boleh main-main. Dia kata selalu dalam pengajarannya dia kata man kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan, dengan sengaja, kafara, jadi kafir. Wa uriqa damuhu, dan darahnya boleh ditumpahkan, mana boleh dihukum orang macam ni. Pasal kalau asal dia Islam sudah murtad dengan cara macam ni. Dia itu pendapat dia lah. Tetapi Imam Nawawi sebut sini, Imamul Haramain sendiri menganggap dhaif pendapat ini. Tidak mewakili pendapat ahli sunnah yang jumhur, tidak. Jumhur ulamanya menganggap ia tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir, hanya jadi fasik saja. Kemudian sekadar fasik itu saja ke? Atau macam mana hadis ini disebutkan? Dia kata orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja walaupun satu hadis saja, fasaqah, dia jadi fasik. Satu. Yang kedua, waruddat riwayatuhu kulluha, semua riwayatnya ditolak, tak boleh pakai. Semua riwayat dia yang telah dia riwayatkan tak boleh pakai. Ini mengikut satu pendapat. Satu pendapat. Dan tidak boleh kita nak buat hujah lagi semua riwayat-riwayat dia tu. Kalau dia bertaubat pula, kalau dia bertaubat, dia bertaubat dan taubat dia tu sungguh-sungguh, macam mana? Adakah riwayat-riwayat dia dahulu boleh pakai? Ada dua pendapat. Satu golongan ulama mengatakan dia bertaubat pun tak boleh pakai. Satu golongan lagi mengatakan kalau dia bertaubat betul-betul boleh pakai, dengan syarat. Apa syaratnya? Tapi Imam Nawawi tak sebut syarat di sini. Yang sebenarnya dengan syarat, bukan secara mutlak boleh diterima begitu. Syaratnya kalau dia reka hadis dahulu, dia reka ni, dia kena cerita sebanyak mana dan yang mana yang dia reka. Dia kena ijtihad secara terbuka. Ijtihad secara terbuka, tarik balik semua. Kalau tidak, tak boleh diterima. Adapun yang yang mengajar saja, dia ambil yang orang punya, orang lain yang reka, tapi dia bawa cerita tu, sekadar berhenti. Dan kalau dia tahu, dia kena cerita juga. Itu baru diterima. Kalau tidak, riwayat-riwayat dia yang lain yang baik-baik pun tak boleh terima. Itu kaedahnya. Imam Nawawi ada sebut di sini, mengikut pendapat Sayyid Rafi, dia kata kalau orang itu sudah kita tolak riwayat dia dengan sebab dia mengemukakan hadis palsu, kita tak akan terima lagi dia. Itu pendapat yang Imam Nawawi sebutkan.
Jadi apa sebab mereka buat begitu? Nak menakut-nakutkan orang. Kalau tidak orang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan kerosakannya sangat besar, mudaratnya itu sangat besar, sebab dia akan menjadi syariat, akan dianggap sebagai hukum agama. Itulah yang sebahagian ulama tak mahu terima. Sampai ke hari kiamat mungkin orang duduk pakai lagi. Cuba kita tengoklah benda-benda macam tadi kan, makan garam tu, masih ramai orang duduk amal lagi. Sehari dua lepas saya bertemu dengan satu orang, dia anggap benda tu betul, tapi saya cerita tak betul. Masih ramai lagi ada orang yang tak faham. Kemudian yang tak masuk akal pun kadang-kadang tersebar juga. Apa misalnya dalam ini hadis palsu. Dia kata kalau nasi itu manusia lah. Kalau nasi itu manusia orang, nescaya dia adalah manusia yang penyantun. Lau kana al-aruz rajulan lakana haliman. Misalnya itu maudhu. Kalau nasi itu manusia, nescaya ia seorang manusia yang penyantun. Ini semua kalau setengah-setengah tu kita dengar, kita tahu dah. Tak pernah sahabat Nabi SAW cakap benda macam tu. Waktu Nabi sendiri tu makan nasi, kau pernah ke dia makan nasi? Ya dia nak cerita tentang nasi tu. Tetapi mengikut Imam Nawawi, pendapat tadi yang kata tak boleh terima macam mana-mana pun itu dhaif, bercanggah dengan kaedah syariat. Yang terpilihnya ialah taubat seseorang itu boleh diterima kalau dia betul-betul bertaubat, tapi dengan syarat tadi lah, dia meninggalkan semua. Dan kalau dia ada reka apa-apa, kalau dia ada mengajar apa-apa, dia kena istihad, cerita, tarik balik, maklumkan kepada orang ramai. Kalau tidak, maknanya dia tidak bertaubat betul lagi tu. Tidak bertaubat betul lagi kalau dia tak sanggup buat begitu. Kalau dia sampai sanggup buat begitu, maknanya sungguhlah. Jadi masalah reka-reka hadis ni banyak sangat. Boleh dikatakan setiap golongan, termasuk ahli sunnah wal jamaah sendiri pun, reka hadis berapa ramai dia dakwa ahli sunnah. Lepas tu kalau puak-puak ahli bid'ah apa ni, tak kira lah, amat banyak sangat lah hadis yang mereka-reka. Jadi nak tahu banyak tak banyak, tengoklah dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang hadis-hadis maudhu'. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada beza dari segi haram berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab hukum ke atau tidak dalam bab hukum, sama saja. Inilah menolak pendapat orang-orang yang mengatakan kalau dalam bab sirah tak apa kita berlebih kurang, berlebih kurang, yang tidak sahih pun kita boleh pakai riwayat. Tak betul. Sebab berdusta atas nama Rasulullah SAW ini tidak mesti dalam bab hukum yang berkaitan dengan hukum saja, berkaitan dengan benda-benda lain pun termasuk juga. Sepatutnya begitu, sebab semuanya kena mengena dengan Rasulullah SAW. Jadi tanggapan orang akan berbeza dengan sebab berbezanya cerita tu, pegang cerita tu berbeza. Dan berapa banyak yang berkait dengan Rasulullah itu jadi buruk image Rasulullah SAW tu. Dengan sebab itu tak boleh dalam semua perkara, termasuklah dalam bab targhib dan tarhib, mawaqif dan lain-lain. Fakulluhu haramun min akbaril kaba'ir wa aqba'il qaba'ih bi ijma'il muslimin alladhina yu'taddu bihim fil ijma'. Dalam bab targhib dan tarhib, kita nak menggalakkan orang buat kebajikan, ketaatan, tak boleh nak reka. Nak reka pun tak boleh, nak bawa sebar pun tak boleh, nak cetak pun tak boleh. Lebih kurang agak tadi lah, tak boleh terlibat. Macam mana-mana pun tak boleh, buat pun tak boleh, jual pun tak boleh, beli pun tak boleh, minum pun tak boleh, ambil upah mengangkut pun tak boleh, semua tak boleh. Sama juga dengan kalau hadis maudhu' ni. Tarhib, nak menakut-nakutkan orang,
supaya dia tak buat maksiat. Jadi kita kata kalau kita rekod hadis macam ni ataupun ada hadis maudhu, kita ambil itu, nak suruh orang tu tidak melakukan maksiat. Maksud kita bagus, tapi tak boleh, haram juga. Nasihat, untuk maksud nasihat, cerita tu menarik lah. Jadi kalau kita cerita tu, orang pun tertarik lah, suka lah. Ramai kan orang-orang ahli cerita ni, zaman dulu lagi ada dipanggil qusas, atau mu'az. Ni mereka ni dia tak kisah sangat, dia tak ambil berat tentang kesahihan sesuatu riwayat itu. Itulah yang cerita Sayyidina Umar sebab anak dia sampai mati, sebab anak dia tu berzina. Sayyidina Umar tandang hidup-hidup anak dia perempuan, anak perempuan banyak sangat tersebar. Benda ni sampai dalam khutbah-khutbah pun masuk. Yang saya sendiri dengar, bukan cerita orang lain, tak dengar. Tapi dia mungkin dia tak sedar tu, tak tahu tu. Sebab dia percaya atas percaya. Dia percaya sangat ke guru dia tu. Jadi guru dia pernah sebut gitu. Jadi dia sama. Tak boleh, benda ni tak boleh. Berapa banyak cerita-cerita tu kalau kita bawa, orang akan tertarik lah, suka. Tapi ia tak benar. Jadi tak boleh, semuanya berdosa, semuanya haram, termasuk dalam akbaril kabair. Dalam dosa besar itu senarai dosa yang paling besar. Akbaril kabair, dalam perkara keji inilah yang paling keji. Dengan ijma' orang-orang Islam, yang ijma' mereka diambil kira. Semua orang Islam tak ada khilaf dalam perkara ini. Ijma' mereka diambil kira. Berbeza dengan pendapat golongan Karramiyah, iaitu satu golongan ahli bid'ah. Sebab dalam dakwaan mereka, anggapan mereka harus mereka hadis untuk targhib dan tarhib. Boleh. Dia kata kalau tidak orang ni lihat sangat, keras sangat hati dia. Dengan sebab kita cerita tu dia jadi takut, dia pun nak buat. Kalau dia tak bagi zakat, dia nak bagi zakat lah. Tak apa, dia kata kalau dengan maksud tu. Ini golongan Karramiyah. Dan ramailah orang-orang jahil yang mengikut mereka ini, kata Imam Nawawi. Dari kalangan orang-orang yang mengaitkan dirinya dengan kezuhudan. Yang ni orang-orang tasawuf. Ramai dia tak tahu apa. Dia kira nak menggalakkan orang buat kebajikan saja. Dan menakut-nakutkan orang daripada melakukan maksiat. Dia tak fikir dah lain. Asal ada benda tu dia cerita. Ini golongan yang tidak mengambil berat benda-benda macam ni. Dan orang-orang yang jahil banyak terpengaruh dengan benda ni, kata Imam Nawawi. Jadi alasan golongan ini pada mulanya, alasan dia iaitu dia pegang dengan satu hadis. Hadis ini jugalah ada dalam setengah-setengah riwayatnya begini bunyi dia. Man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan maksud menyesatkan orang dengannya, berarti dia menyiapkan tempatnya di neraka. Dia kata dengan maksud tu, dengan maksud menyesatkan orang. Kita tidak berniat maksud, tidak bermaksud nak menyesatkan orang. Kita nak suruh orang jadi baik. Dia kata itu alasannya. Ya? Ada tambahan ini, ada tambahan ini. Kemudian Imam Nawawi bahas pula lah selepas itu. Ini yang disebut. Dia kata inna hadha kadhibun lahu alaihi salatu wassalam, la kadhibun alaihi. Yang tak bolehnya kita berdusta atas nama Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah kerugian. Ni tidak ni, kita berdusta ni untuk kebaikan Rasulullah. Tentu Rasulullah suka kalau orang jadi taat, jadi baik. Dia fikir begitu. Ini kadzib lahu, berdusta untuk kepentingan, untuk kebaikan atau untuk apa yang disukai oleh Rasulullah.
bukan kadhibun ala lain. Kepada orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Guna lam dengan ala ni beza. Kalau kita kata lahu alayya dainun, maknanya lahu dia, alayya saya, maknanya saya ada berhutang dengannya, saya ada kena bayar sesuatu kepadanya. Itu makna lahu, makna dia dapat untung. Alayya, saya kerugian, saya akan kehabisan. Itu maksudnya. Jadi penggunaan lahu dan ala itu, lahu alayya dainun. Kalau kita kata pula li alaihi dainun, li alaihi dainun, bermakna dia ada hutang dengan saya, dia kena bayar. Kalau dia bayar, saya bertambah, saya dapat untung. Begitu. Jadi dalam penggunaan Arab, jadi dia faham ni berdusta atas nama Rasulullah ni untuk kebaikan, bukan untuk mudarat. Itu takwilan dia lah, takwilan dia. Apa yang dipegang dan diamalkan oleh mereka itu sebagai dalil itu menunjukkan mereka terlajak jahil. Kata Imam Nawawi, ini terlajak jahil dan terlalu leka sangat ini orang yang macam ni, berfahaman begini. Dan ini adalah dalil yang paling terang menunjukkan mereka tidak mengetahui kaedah syariat, kaedah agama. وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة. Jadi cara mereka buat ini banyak sekali kekeliruan yang terdapat di dalam hujah ataupun pandangan mereka itu sesuailah dengan fikiran mereka yang lemah. Mereka menyanggah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya, sebab segala-galanya akan dipertanggungjawabkan. Semua tak boleh, semuanya akan disoal. Mereka juga menyanggah hadis-hadis mutawatir yang terang ini, menyebutkan tentang besarnya dosa memberi kesaksian yang palsu. Mereka juga menyanggah ijma' ulama dalam perkara ini, tak boleh buat benda macam tu. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan kita tidak boleh berdusta atas nama orang biasa. Kita tak boleh kata apa yang dia tidak kata, itu jadi fitnah. Apalagi dengan orang yang kata-kata dia itu menjadi syariat, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kita tidak boleh berdusta atas nama dia, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, antara perkara yang pelik sangatlah golongan ini, dia kata ini kadhibun lahu, dusta untuk kepentingan, untuk kebaikan ataupun untuk apa yang disukai oleh Rasulullah. Ini kejahilan. Banyak kali ni Imam Nawawi sebut jahil. Dia geram sangat. Dia marah kan? Ini kejahilan mereka tentang bahasa Arab, dan mereka tidak mengerti tentang kitab syarak, tak erti Quran, tak erti hadis ni, belum ada ni. Sebab semua dusta, apa bentuk pun dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kata untuk kebaikan, untuk ini, itu fikiran kita saja, fikiran mengalir. Kemudian hadis yang mereka pegang tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihin nas, tambahan itu ulama-ulama jawab dengan beberapa jawapan. Antaranya yang terbaik dan paling ringkas yaitu sabda Nabi liyudillan nas, yang dikatakan sabda Nabi itu untuk menyesatkan manusia itu ziyadah batilah, ittafaqal huffaz ala ibtaliha wa annaha la tu'rafu sahihatan bihal. Ini ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis, hafiz hadis mengatakan tambahan itu liyudilla bihin nas
tambahan itu adalah tambahan yang karu, tidak berasas. Tidak berasas. Semua ulama-ulama hadis membatalkannya ta'zim, dan dikatakan ini tidak diketahui sebagai sahih sama sekali dengan tambahan tadi. Yang sahih tanpa tambahan itu. Yang pertama. Yang kedua ialah jawapan yang diberikan oleh Imam Tahawi, iaitu kalau ia sahih sekalipun, kalau kita andaikan saja, tadi dah kata dah tak sahih tambahan itu, kalau kita andaikan tambahan itu sahih sekalipun, nescaya sepatutnya kita katakan ini untuk menguatkan sahaja, untuk takkid sahaja. Seperti firman Allah SWT, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nas." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia? Jadi untuk menyesatkan manusia tu kalau kita kata, jadi mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah tak boleh, atas nama Allah. Jadi kalau untuk menyesatkan orang, itu yang tak boleh. Kalau tidak untuk menyesatkan orang, jadi kita boleh tukar ayat Quran itu untuk targhib dan tarhib. Boleh ke begitu? Dengan sebab ada liyudhillan nas itu tak boleh kan? Tak boleh. Jadi iftira, mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, sama ada jadi sesat orang, kau tidak sesat kau, memang tak boleh. Itu pun satu kesalahan besar dah. Jadi sebut liyudhillan nas, apalagi kalau ia menyesatkan. Kalau tidak menyesatkan pun tak boleh. Ini kalau kita andaikan tambahan itu sahih. Kalau kita andaikan tambahan itu sahih. Yang ketiga jawapannya ialah lam di situ. Lam liyudhillan nas, liyudhilla bihin nas. Lam di situ dari segi kaedah bahasa Arabnya, tadi golongan ini dia pakai dengan makna lam ta'lil. Kalau lam ta'lil supaya orang jadi sesat, untuk menyesatkan orang, dengan maksud itulah itu lam ta'lil. Tidak, di sini bukan makna lam ta'lil. Di sini dengan makna lam sayrurah dan aqibah. Lam dengan makna sayrurah dan aqibah, yakni seseorang yang melakukan begitu, akibatnya kesudahannya jadi sesat manusia. Begitu. Ini kalau kita nak terima tambahan itu, kalau diandaikan ia sahih, maka sepatutnya kita kena kata lam tidak semestinya dengan makna ta'lil. Dengan makna ta'lil, makna kalau tak ada sebab itu bolehlah. Kalau tidak dengan maksud nak menyesatkan, bolehlah. Yang tak boleh tu kalau dengan maksud nak menyesatkan, itu kalau lam ta'lil. Di sini kita sepatutnya bukan pakai lam itu sebagai lam ta'lil, tapi kita kena pakai lam itu sebagai lam sayrurah dan akibah. Lam yang menunjukkan akibat. Akibat daripada perbuatan seperti itu menyebabkan jadi sesat manusia. Seperti firman Allah SWT di dalam Al-Quran, mana bukti ada lam ini dipakai dengan makna sayrurah, dengan makna akibat? Yang kita nak kata di sini itu lam sayrurah, lam akibat, mana dalilnya? Ada ke dalam Quran? Ada. Antaranya ialah firman Allah SWT, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Cuba perhati sini, kalau kita pakai lam ta'lil tak boleh. Tak boleh, tak masuk mana dia. Semestinya kita pakai lam di sini, lam sayrurah dan lam akibat. Sebab kalau lam ta'lil, supaya, mana dia? Supaya. Jadi keluarga Fir'aun tu ambil Musa tu yang dicampak ke dalam laut tu, dalam bekas tu, diambil oleh keluarga Fir'aun. Dia ambil tu dengan maksud supaya jadi menyusahkan dia, jadi menyedihkan mereka. Adakah orang ambil anak yang terbuat itu dengan maksud nak menyusahkan dia? Tak ada. Itu kalau kita pakai lam ta'lil jadi begitulah. Tapi kalau kita pakai lam sayrurah dan lam akibat, mana yang tidak sengaja bukan diketahui pun dia akan jadi macam mana. Tetapi pada hakikatnya akibatnya jadi musuh dan menyebabkan jadi sedih, susah Fir'aun.
Itu lam akibat. Akibat daripada ambil itulah jadi ceritanya, jadi sejarah tu, iaitu akhirnya Fir'aun tu tenggelam. Itu akibat daripada ambil Musa. Kalau dia tak ambil, tak ada begitu. Boleh jadi tenggelam, mati kira-kira tu. Begitulah. Dan dalam Quran banyak sangat. Begitu juga dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab tak boleh nak bilang banyak. Lam dengan makna lam sayrurah dan akibat ini banyak. Jadi kalau kita andaikan itu sahih, kita masih boleh takwil lagi. Masih boleh takwil lagi dengan takwilan yang sesuai. Jadi ringkas ceritanya, jadi Imam Nawawi jumung sangat dengan golongan ini. Sepatutnya kita tak hiraukan, tak indah, biarkan saja ni dengan kejahilan dia. Tetapi oleh kerana boleh menyebabkan sesat, terkeliru setengah-setengah golongan, jadi sebut juga. Kalau nak kira tak padat, tak berbaloi, tak patut sebut pun, tak masuk bilangan kalau nak kira. Itulah yang disebut dia. Yang keempatnya, haram meriwayatkan hadis maudhu' kepada orang yang mengetahui ia adalah maudhu', ataupun dia berasa itu. Dia berasa ini maudhu', tak boleh dah, haram. Kalau dia pasti itulah ambillah. Kalau dia berasa ini macam maudhu', apa tak boleh, haram dah. Sesiapa yang meriwayatkan satu hadis yang dia yakin atau dia zon ni maknanya lebih berat balik hadis itu adalah hadis palsu, itu zon. Dia ada martabat anggapan kita ataupun kepercayaan kita ni ada banyak peringkat. Satu yakin, bawah dia sikit zon, bawah lagi syak, bawah lagi waham, bawah lagi tak tahu apa, kosong. Jadi kita kena yakin dengan wujudnya, dengan sifat-sifat Allah misalnya. Yakin. Bukan zat, bukan berat balik dia tu ada saja, dia tu maha berkuasa, bukan gitu. Kena yakin, baru jadi akidah. Kalau tak yakin, tidak akidah. Yang kedua, zan ni kalau dalam bab hukum boleh, akidah tak boleh, zan tak boleh. Tapi kalau dalam bab hukum, kita rasa lebih sesuai yang ini, rasa berat balik begini, boleh. Zan berat sangka kata. Kalau berat balik ada. Kalau maudhu' ni berat balik maudhu' ada sini. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, syak ni sama berat. Kalau dalam bab ni maudhu' dengan tidak maudhu' tu sama berat. Itu syak. Yang ke bawah lagi pada syak dipanggil waham. Waham ni berat balik tidaklah, balik tidak. Begitu. Tadi kalau hadis maudhu' ni berat balik maudhu', ni berat balik tidak maudhu'. Itu waham. Baiklah. Imam Nawawi kata, sesiapa yang yakin atau zat, mana berat sangkanya tentang maudhu'nya sesuatu hadis, dan dia tidak menyatakan perihal maudhu'nya hadis itu. Bila dia cerita tu, dia tak kata ini hadis maudhu', ini karut. Dia tak kata macam itu. Dia tak bagi tahu. Maka orang itu termasuk di dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini juga. Bukan khusus dengan mereka dia saja, tidak. Orang yang sebarkannya pun ataupun menerimanya juga termasuk di dalam ini. Ini sesuai dengan hadis yang sebelum ini. Kita sudah bertemu, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menceritakan sesuatu hadis daripadaku yang mana dia berasa itu adalah dusta, tapi dia sebarkan juga, mana begitulah, maka dia termasuk
dalam salah seorang yang berdusta. Dia tidak rekod. Yang mereka tu itu salah seorang. Dia yang sebar itu pun termasuk dalam salah seorang yang berdusta itu atas nama Rasulullah SAW, maka dia termasuk dalam ancaman itulah. Dengan sebab itu, kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan seyogianya orang yang hendak meriwayatkan sesuatu hadis atau hendak menceritakan sesuatu hadis, dia kena tengok dulu sama ada hadis itu sahih atau hasan. Atau hasan. Kalau dia dapati ini sahih ataupun hasan, bolehlah dia kata Rasulullah SAW telah bersabda begini-begini atau melakukan begini-begini dan sebagainya, boleh dengan sirah jazam, dengan kata Rasulullah telah bersabda begini-begini. Boleh kata dengan sirah jazam tu dengan menampakkan keyakinan lah, begitu. Boleh. Tetapi kalau hadis itu dhaif, dia tak boleh kata begitu. Dia tak boleh kata begitu. Dhaif pun tak boleh kata dah, bukan maudhu'. Dhaif pun tak boleh kata sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Tak boleh kata macam tu. Ini adab dia sebut. Wa in kana dha'ifan fala yaqul qala aw fa'ala aw amara aw naha wa shibha dhalik min siyaqil jazmi. Tak boleh kata dengan menampakkan keyakinan begitu, tak boleh kata. Bahkan dia kena kata ruwiya anhu kaza au jaa anhu kaza au yurwa au yuzkar au yuhka au yuqal au balaghana wa ma ashbahahu wallahu subhanahu a'lam. Jadi dia kata kalau yang dhaif, dia kena kata diriwayatkan, dikatakan, tersebut kononnya, dia kena sebut macam tu, kononnya adalah cerita, begitu. Tak boleh kata Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW telah buat benda-benda, tak boleh kata macam tu. Dikatakan, gitu, dikatakan. Sebab itu dalam kitab-kitab lama kan, kalau Jawa itu dikatakan, dikatakan tu tak sedap kan. Orang-orang yang tak faham dia ingat sama. Itu pun hadis juga. Padahal dia sudah ada isyarat tu. Itu kepada hadis dhaif. Dia tak boleh kata begitu. Dia kena kata sampai kepada kita begini-begini, atau diriwayatkan, atau disebutkan, atau dihikayatkan, atau lafaz-lafaz yang sama itu yang tidak menunjukkan keyakinan. Tidak menunjukkan keyakinan. Kemudian kata ulama, orang yang nak baca hadis ni, dia kena tahu kadar yang perlu, ilmu nahwu, lughah, asma'ul rijal. Dia kena tahu sekadar yang mana dia selamat daripada tersalah. Kalau yang salah, dia boleh kata ini salah ni, dari segi bacaan tak kena. Kalau kata macam ni, dia akan jadi maknanya begini, rosak makna ni. Tak boleh. Dia kena tahu. Macam tadi lah, liyudilla bihin nas. Jadi lam tu lam apa? Kalau kita kata liyudilla nas dalam ayat tadi, lam tu lam ta'lil, jadi kerana tu tak boleh. Kalau tidak kerana tu boleh mengadakan dusta atas nama Allah. Dia akan faham itu. Silapnya apa? Sebab dia belajar ilmu nahwu sedikit. Sepatutnya dia kena tahu lam tu ada juga makna dia, lam sayyurah, lam akibah. Apa maksud? Sebab lam dalam ayat itu tak boleh. Seperti dalam ayat faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahu aduwwan wa hazanan, liyakuna itu bukan lam ta'lil. Kalau pakai lam ta'lil tak betul. Tak ada orang nak ambil dia seorang budak supaya budak tu bunuh dia. Ada? Tak ada. Jadi itu bukan lam ta'lil lah. Itu apa yang berlaku. Apa yang berlaku kemudiannya, akibatnya itulah. Musa itu yang menjadi masalah kepada Fir'aun kemudian. Jadi maknanya kena tahulah. Kalau tidak, tak boleh. Dia kena tahu ya.
Ini termasuk dalam adab-adab saja. Adab-adab yang Imam Nawawi sebut. Ya. Kemudian dia kena ambil langkah cermat kepada orang-orang yang terlibat dengan hadis. Dia kena ambil langkah yang cermat kalau ada kesilapan berlaku, kecuali kalau kesilapan itu nyata sangat. Kalau kesilapan itu tidak nyata, kalau begini pun boleh juga, tidak salah, begini pun boleh juga. Jadi dia kalau dia rasa ini macam salah, dia kena tulis di tepi itu sebagai peringatan. Jangan sapu terus, jangan buat terus. Ini termasuk dalam adab. Adab menulis hadis. Dia kena kata beginilah terdapat dalam riwayat yang kita terima, atau boleh jadi yang betulnya begini. Dia tulis catatan supaya orang lain dapat menilai, dapat renung apa yang sebenarnya. Ini kalau dia sapu tu, dia baiki tu, dia buang yang tu, yang sebenarnya itu betul dah, yang dia faham tu tak betul. Kecuali kalau seorang tu memang hebat sungguh lah, dia boleh tahu ini memang salah, barulah boleh hapus kata, boleh. Para ulama mengatakan sayogianya perawi hadis atau pembaca hadis bila terkeliru sesuatu lafaz padanya, bila dia tak jelas sesuatu lafaz itu, maka dia kena baca hadis itu ala syak, atas dasar syak. Atau Rasulullah SAW kata begini, atau kan banyak dalam hadis begini, atau begini. Dia kena kata begitu kalau dia tidak yakin. Tak boleh menampakkan dia ni yakin betul. Ambil satu perkataan saja. Sedangkan perkataan lain ada juga dia kena menyatakan syak dia. Dia kena kata di akhirnya begini misal, au kama qala, atau lebih kurang begitulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau dia tidak yakin, au kama qala alaihi salatu wassalam. Kemukakan satu hadis, dia tidak yakin, tak berapa pasti, kena kata begitu. Ada isyarat yang dia tidak pasti. Sebelum ini kata Imam Nawawi, kita telah menyatakan riwayat bil makna itu pun boleh juga dibenarkan kepada orang yang arif, orang yang mengerti tentang hadis ni, boleh. Walaupun bagaimanapun ulama mengatakan adalah lebih elok kalau orang yang meriwayatkan bil makna, sesuatu hadis berdasarkan makna dia, riwayat berdasarkan mafhum dia, dia kena kata selepas itu au kama qala, ataupun yang seumpama itulah yang menunjukkan tidak pasti, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Begitulah cara mereka, yang cermat mereka. Mereka tidak akan dengan penuh yakin, tanpa menunjukkan, menggunakan sesuatu lafaz yang menunjukkan keraguannya kalau dia memang ragu. Itulah amalan para sahabat dan orang-orang selepas mereka. Adapun tawakuf Zubair, Anas dan lain-lain sahabat daripada meriwayatkan hadis daripada Rasulullah dan dengan banyak, kerana mereka takut tersalah, takut terlupa. Ada sebenarnya ni. Sebab orang yang terlupa pun dalam setengah-setengah hukum, dia kena juga walaupun dia terlupa. Seperti gharamat al-mutlafat wa intiqad al-taharat wa ghairi dhalika min al-ahkam al-ma'rufat. Jangan kita ingat terlupa dah jadi bebas. Jangan kita ingat gitu. Orang terlupa pun dia ada dalam setengah-setengah kes, dalam setengah-setengah masalah, dikira juga. Walaupun tidak berdosa itu lain, dari segi tidak berdosa. Tapi kalau dia merosakkan barang orang, dia kena ganti, bayar, bagi ganti rugi, dia kena bayar. Dia ingat barang dia, katakanlah satu bungkus nasi lah, contoh yang mudah,
Dia ingat nasi dia pun makan. Tiba-tiba mari orang lain kata itu bukan nasi saya. Macam mana? Dia tak tahu, dia tidak sedar, bukan sengaja pun. Dia ingat nasi dia, rupanya nasi dia diambil oleh orang lain. Dia ingat nasi ada ke nasi dia makan. Macam mana? Kalau nak kira dia tidak sengaja, dia terlupa ke, itu termasuk juga dikira tidak berdosa sekadar itu, tapi kena bayar atau tetap kena bayar. Kena bayar. Kalau boleh beli lah nasi yang sama nasi lemak misalnya di tempat tu beli. Kalau tuan dia nak gitu ataupun memadai dengan bayar, tuan dia kata bayar tak apa dah, kena bayar juga walaupun dia tidak sengaja, dia tidak sedar. Jadi begitu juga sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia takut, walaupun kita katakan dia terlupa tu tidak dalam dosa, tapi dia takut juga. Sebab kalau tengok dalam hukum-hukum agama ni, setengah-setengah tu walaupun terlupa, walaupun tersalah, dia ada juga hukumnya, kita kena juga bertanggungjawab juga. Sebab itu mereka takut. Sebab itulah mereka takut. Kemudian babul nahyi anil hadis bikulli ma sami'a. Rasanya kita setakat itulah dulu ya. Tadi setakat itu dulu. Sebab ini masuk tajuk lain lah. Setakat itu. Ramai tak ada pun hari ni musim cuti ni. Setakat itu. Wallahu a'lam. Akhir da'wana. Ada mungkin perbincangan ya? Boleh kita bincang untuk baca tu sekadar tu. Seorang kaum yang maju kan, dia ada satu orang yang meriwayatkan dengan dia, kaum yang maju. Kurang-kurang itu seorang yang meriwayatkan kepada dia, baru tidak dipunyai jalan kan. Tapi macam mana yang seorang itu ulama kita silap. Dia ni ikut ada yang bukan seorang, kena dua. Dua. Kalau seorang tak hilang jalan dia, kena dua. Kalau yang meriwayatkan tu itu kata tu tak boleh. Yang seorang tu yang kuat lah. Dua orang tu yang kuat. Kalau kedua-duanya lemah tak boleh. Lagilah teruk. Lagilah teruk. Kalau seorang saja yang meriwayatkan kepada dia, seorang ni orang baik, tak boleh. Dia kena dua. Kena dua baru hilang jahalah dia. Kalau dalam bab jahalah lah, dalam bab jahalah gitu ya. Kalau saya nak tanya ni atas pembacaan ini mungkin saya terlupa tak salah. Tadi malah sebutkan yang mutawatir terlebih katanya tawatur kan. Tapi saya nak baca satu lagi mutawatir lafzi. Lafzi. Itu masuk dalam yang mana? Itu tawatur lafzi termasuk dalam yang pertama tadi, tawatur isnad. Jadi ada kalanya tawatur isnad ni dia sanad dia tu banyak dah, tapi lafaz dia, matan hadis tu tidak tawatur lafzi. Jadi macam hadis yang kita baca tadi memang tawatur lafzi. Lafaz dia man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, tu ramai sanad yang meriwayatkan dengan lafaz tu. Lafzi lagi. Kalau tidak dia maknawi. Satu lagi yang nombor 4 itu tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak. Misalnya tentang mukjizat, tentang mukjizat. Setengah-setengah mukjizat itu bukan mutawatir pun hadis dia. Bukan mutawatir pun hadis dia, cuma hadis sahih. Ada, katakanlah ada satu saja hadis, tapi kita boleh terima ke tidak? Menjadi akidah. Pada dasarnya banyak, walaupun dalam perkara itu satu saja ada hadis, tapi perkara-perkara pelik macam ni, perkara pelik macam ni berbeza-beza, banyak ada berlaku, banyak riwayat yang menunjukkan bahawa mukjizat itu ada. Mukjizat itu ada secara keseluruhannya. Kalau nak kira satu-satu tidak mutawatir pun. Tetapi kalau ambil kira banyak berlaku benda-benda yang pelik-pelik itu melalui saluran-saluran yang berbeza, dapat kita simpulkan bahawa mukjizat itu memang ada. Memang ada. Sekadar itu. Maksudnya tadi yang mutawatir isnad tu dia isnadnya banyak,
dan lafaznya sama. Sama. Begitu. Lafaznya sama. Kalau tidak dia jadi yang keempat, tawatur maknawi ataupun al-qadril mushtarak. Misalnya kalau kita beginilah satu cerita, orang ni mari cerita adik kamu accident sana, adik kamu accident. Ada orang mari cerita adik kamu accident, dia naik motor accident. Ada tambah kan. Ada yang kata lagi adik kamu kemalangan. Lafaz berbeza kan. Kemalangan, bukan accident, kemalangan dia kata. Ada yang kata adik kamu masuk hospital tadi. Lain tu cerita kan. Tapi kenapa masuk hospital? Yang mana daripada keseluruhan 10 orang yang cerita ni berbeza-beza lafaz dia, dan berbeza-beza pula. Ada yang sebut masuk hospital, ada yang kata jatuh dalam parit, ada yang kata naik motosikal dia kemalangan, ada yang kata dia berkenderaan. Secara umum gitu tak sama kan. Tapi kita sendiri sudah dapat buat kesimpulan kan, bahawa adik kita telah berlaku sesuatu yang tidak baik kepada dia, telah berlaku. Yang mana yang tepatnya mungkin kita dapat tentukan kemudian yang mana yang sebenarnya. Dia naik motor kan, orang lain yang naik motor, dia tu naik kereta, atau kenderaan tu kenderaan apa, tak jelas. Itu boleh ditentukan kemudian. Itu orang panggil kesimpulan yang kita buat, yang kita faham. Oh, dia berada dalam keadaan yang mencemaskan, keadaan tidak baik. Kita dapatkan buat kesimpulan itu. Jangan kita kata oleh kerana tidak mutawatir ni, saya tak mau pergi ikut dia lah. Orang kata orang hospital pun tak mau, telefon pun tak mau, sebab ini tidak mutawatir. Tak boleh gitu. Kita kena fikir, dan cerita ni banyak ni, ada sesuatu ni, angkatlah telefon, tanyalah. Tak boleh macam tu. Begitulah. Ini dikatakan tawatur qadril mushtarak, tawatur maknawi. Makna dia tu mutawatir, kita dapat faham sesuatu walaupun lafaz dia berbeza. Gitu. Ya, lagi. Begitu. Ya. Saya ada tengok dalam video yang orang letakkan tentang Nabi seorang yang ummi. Dan Maulana tegaskan Ummi, Nabi seorang yang ummi tidak perlu menulis dan jadi saya ada mengajar dalam kelas Islam ni. Di petang tu ada dia Al-Quran tentang Nabi boleh menulis ataupun tidak menulis. Jadi kalau saya rujuk dalam keterangan Maulana, jadi yang saya faham dalam tu, selepas Nabi terima wahyu, Nabi mampu menulis dan membaca. Jadi nak penjelasan. Saya rasa saya sudah tulis tu cukup jelas kan. Adakah nota? Saya tak ingat nota yang keberapa Bukhari. Dengan panjang lebar saya bagi hujah-hujah. Yang Qurtubi. Mungkin di luar tu ada, saya tak pasti. Nota yang keberapa, nota yang rasanya ada awal lagi. Jadi kesimpulannya Nabi mampu membaca dan bagi saya dan orang-orang yang sependapat dengan kita gitu. Tapi memang ramai kita tahu orang yang tak terima itu, tapi masing-masing dalil lah. Tapi kalau mungkin jawab dalam periksa salah begitu tu kan. Kalau dalam periksa salah. Ya. Tak lulus tu tak lulus. Ini satu pandangan. Orang telah macam tu lah. Periksa kamu tak ada dia. Gitu. Tapi yalah, benda tu benda khilaf lagi, tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi tak boleh kita kata orang yang mengatakan Nabi itu tak tahu baca, tak tahu menulis, dia berdusta atas nama. Tak boleh kata begitu, pasal tak jelas, masih khilaf lagi. Tak boleh juga kita kata orang yang mengatakan Nabi itu boleh membaca, boleh menulis, dia berdusta atas nama Nabi. Tak boleh juga, sebab benda ni masih boleh diperbincangkan. Khilaf lah, benda khilaf gitu. Rasanya saya tak pernah kata
kata sampai begitu kan. Tak begini, ulama ada khilaf, berbeza pendapat tentang isap rokok tu haram ke atau makruh. Antara dua tu ya. Kalau dulu ramai ulama-ulama dulu, lama lah, tahun 50-an 60-an dulu, kalau tempat kita ni boleh dikatakan umumnya mengatakan makruh setakat tu. Tapi kemudian yang ulama-ulama cek dia kaji lagi, tengok kebanyakan ulama mengatakan haram. Kebanyakan ulama. Saya sendiri lebih cenderung ke situ, haram. Cumanya kita masih bertolak ansur lagi. Kalau ada orang tu pandai yang kita kata dia melakukan makruh lah, dia pegang dengan yang itu lah. Tapi kalau bagi saya sendiri haram. Bila seseorang tu melakukan benda haram, jadi macam mana? Fasik. Bila fasik, dia sembahyang tu sah, jemaah tu, tapi pahala tu itu masalah. Itu pahala. Jika ini yang betul, tapi kalau kita tengok majlis fatwa kebangsaan Malaysia ni pun dia kata haram ni. Jadi yang seelok-eloknya kena cek lah bila nak pilih seseorang imam tu. Ini antara benda yang perlu dipastikan. Dia isap rokok kata. Sekurang-kurangnya kepada orang yang mengatakan haram isap rokok, dia tak senang hati dah. Duduk di belakang tu kalau jadi makmum. Bagi kita makmum tak ada masalah. Kalau tak tahu. Kalau tahu dan kita berfahaman begitu, nak kita sembahyang jemaah ni nak dapat pahala kan. Dekat surau-surau macam ni ya kalau tak tahu tak kisahlah. Kalau tak dia jadi imam. Maklum lah tu. Kita sembahyang sendiri ada enggak? Ya, kalau kita menganggap benda tu haram, sepatutnya kita pilih sendiri. Dengan sebab itu pihak jawatan kuasa masjid dia kena jaga benda-benda macam ni. Dia termasuk dalam sensitiviti masyarakat dah sekarang ni. Dia kena jaga benda-benda ni Kena pilih dulu daripada awal-awal lagi, supaya tak timbul masalah tadi. Supaya tak timbul masalah tadi. Kalau dulu ramai yang mengatakan makruh. Tapi kalau sekarang ni ulama-ulama baru sekarang ni mana-mana pun kebanyakan yang mengatakan haram. Jadi ialah kalau kita nak timbul atas dasar khilaf pun khilaf lah. Tapi ada yang mengatakan haram. Kalau sekadar makruh saja tak apalah. Tapi rasanya tak boleh kena ambil kira. Sekarang ni kalau nak pilih kena tengok juga benda ni. Kena tengok. Kalau sisi yang munafik tu dia kata dia dusta. Kalau misalnya siap makruh tu dia dusta. Mana? Termasuk permainan siap makruh. Permainan. Itu saya rasa tak termasuk. Dia termasuk dalam olok-olok. Orang Kelantan kata wak lolok. Tetapi nenek saya dulu kata, dia kata wak lolok ni serambi dusta, serambi bohong. Nak kata bohong sepenuhnya tu tidak sebab dia main-main, orang pun tahu kan. Orang pun tahu dia dia termasuk dalam buat kerja sia-sia, kerja yang leka lara. Orang mukmin yang sebenar tak buat kerja benda macam tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu termasuk orang mukmin yang sebenarnya dia tidak menghiraukan, dia tidak terlibat dengan benda-benda yang leka macam tu. Itu sajalah. Ada lagi? Kalau tak ada kita berhenti setakat tu. Wallahu a'lam.